Okey, Assalamualaikum. Kita akan teruskan dengan gerakan jatuh bebas topik seterusnya. Okey, apa dia gerakan jatuh bebas dan pecutan graviti? Okey, suatu objek dikatakan mengalami gerakan jatuh bebas. Okey, tengok contoh macam gambar pokok kelapa ni. Ada buah kelapa yang jatuh daripada pokok kelapa. Okey, dipanggil gerakan jatuh bebas jika pergerakan objek itu dipengaruhi oleh daya graviti sahaja. Okey, maksudnya buah kelapa tu jatuh disebabkan oleh daya graviti sahaja. Iaitu daya graviti ke arah bumi, ke bawah lah. Okey, bila dia hanya, perkataan dia hanya mengalami daya graviti sahaja. Okey, dipengaruhi oleh daya graviti sahaja masa dia jatuh. Okey, itu dinamakan objek tu berada dalam gerakan jatuh bebas atau mengalami gerakan jatuh bebas. Okey, ini maksud dia nak cakap objek yang jatuh tu tak mengalami sebarang tindakan daya lain. Okey, tak ada daya lain yang menghalang dia seperti rintangan udara atau geseran. Okey. Kalau tengok gambar pokok buah kelapa ni, kalau jatuh macam tu, sepatutnya ada rintangan udara, atau geseran dengan udara lah. Okey, tapi bila disebut jatuh bebas tu maksudnya tak ada, kita abaikan kedua-dua tu. Okey, kita tengok contoh ni ya. Okey, kalau biasanya kita jatuhkan bulu pelepah dengan bola logam. Okey, awak tengok ni bulu pelepah dan bola logam. Okey. Bila jatuh, biasanya kita akan nampak bulu pelepah akan sampai lambat berbanding bola logam bila sampai ke tanah lah. Okey, kenapa berlaku macam tu? Kita kata macam bulu pelepah tu dia ringan. Tapi bola logam tu dia berat, sebab tu dia cepat. Okey, sebenarnya hal ni bukan sebab bulu pelepah tu ringan, bola logam tu berat, tapi disebabkan oleh adanya rintangan udara. Okey, daya yang menentang pergerakan bulu pelepah tu jatuh. Kalau awak tengok luas permukaan bulu pelepah ni lebih besar daripada bola logam. Sebenarnya itulah yang menyebabkan adanya rintangan udara yang tinggi oleh bulu pelepah pada bulu pelepah ni, menyebabkan dia lambat sampai ke tanah lah. Okey, tapi sebenarnya jika kita pertimbangkan keadaan di mana rintangan udara tak wujud, iaitu kita panggil kawasan dalam keadaan vacuum. Vacuum ni adalah satu kawasan di mana tak ada langsung udara. Kawasan tak ada langsung udara maksudnya tak ada zarah-zarah udara lah. Kita boleh wujudkan kawasan vacuum ni dengan menyedot udara keluar daripada satu kawasan. Contoh macam ni, dia buat gerakan jatuh bebas dalam keadaan vacuum bagi bulu pelepah dan juga bola logam. Okey. Kalau kita tengok hasilnya, hasilnya bila bulu pelepah dengan bola logam dilepaskan dalam keadaan vacuum yang mana tidak ada rintangan udara dan dia jatuh disebabkan oleh daya tarikan graviti sahaja, bulu pelepah dan bola logam ni akan jatuh pada masa yang sama. Sebab tak ada rintangan udara dalam vacuum. Ini dikatakan objek jatuh bebas hanya disebabkan oleh daya graviti sahaja. Pecutan objek yang jatuh bebas disebabkan oleh daya graviti dinamakan pecutan graviti. Kita tahu bila satu objek yang bergerak, dia akan ada pecutan. Dan untuk objek yang jatuh bebas pun ada pecutan lah. Jadi bila objek ni jatuh bebas dengan pecutan graviti, kita panggil dia, kita gunakan simbol G lah untuk pecutan graviti. Bila objek jatuh bebas tu, kita panggil dia mengalami pecutan graviti. Nilai purata bagi pecutan graviti bumi ialah 9.81 meter per saat per saat. Saat ni sebenarnya negatif 2 ke atas, kecil. Macam mana saya tunjuk? Sekejap. Sepatutnya yang ni awak jadikan dia kejap. MS negatif
2 ke atas macam tu. Okay, negatif 2 tu 2 kecil ke atas lah sebab dia per. Okay, dia bahagi per second. Okay, awak tahu kan unit pecutan. Okay. Okay, seterusnya kita akan lihat. Okay, sekejap. Okay, nilai purata bagi pecutan ni adalah 9.81 tadi. Okay, meter per saat. Laju objek yang jatuh bebas akan bertambah sebanyak 9.81 meter per saat setiap saat dalam medan graviti seragam berhampiran permukaan bumi. Okay, maksud dia objek yang jatuh tu akan jatuh dengan kelajuan ataupun hal laju 9.81 meter per saat. Okay, dalam setiap saat. Okay, bila dia berada di dalam ruang kawasan, okay, kita tahu sekeliling bumi ada graviti bumi. Okay. Okay, apabila suatu objek jatuh dalam medan graviti, daya rintangan udara diabaikan. Okay, objek tersebut dikatakan mengalami jatuh bebas. Okay, ini yang kita pertimbangkan tadi. Okey, cara menentukan nilai pecutan graviti. Okay, objek yang jatuh bebas dalam medan graviti akan mengalami pecutan yang dikenali sebagai pecutan graviti. Okay, oleh yang demikian, nilai pecutan graviti boleh diukur dengan mengukur pecutan objek yang berat seperti bola keluli di dalam makmal. Okay, maknanya awak boleh kira lah. Kita tahu bila bola keluli ni jisimnya besar, rintangan udara dia kurang. Sampai kita mungkin boleh abaikan rintangan udara. Tidak boleh kira pecutan graviti objek tersebut. Okey, ini macam mana nak menentukan pecutan graviti bila kita tahu bumi sebenarnya bentuk dia bukan sfera yang sempurna. Okay, sebenarnya dia berubah-ubah ikut kedudukan. Okay, kita tahu graviti berubah-ubah ikut kedudukan objek pada bumi. Okay, contoh kalau dekat kutub utara, okay, awak tengok kutub utara ni, dia punya nilai lebih tinggi lah, 9.83. Okay, sebab jarak dia lebih dekat dengan pusat bumi. Okay, berbanding kalau kita berada di khatulistiwa, okay, pusat bumi dengan kedudukan kita lebih jauh. Jadi, dia punya pecutan graviti kurang. Okay, cuma yang tadi kita ambil 9.81 tu sebenarnya dia kira purata lah. Kita ambil nilai tu sebagai nilai yang tetap. Okay. Kalau kita nak selesaikan masalah, ini untuk penyelesaian masalah menyebabkan objek yang jatuh bebas. Okay, sebelum ni kita dah tahu persamaan-persamaan linear untuk gerakan linear lah. Okay, yang mana awak gunakan A sebagai pecutan untuk mengira penyelesaian masalah. Okay, jadi untuk pecutan graviti ni, jika kita lontarkan objek ke atas dan objek ke bawah, okay, yang mengalami pecutan graviti, maksudnya kita lontar dengan kita lepaskan tu di dekat permukaan bumi lah. Okay, yang mengalami pecutan graviti ataupun yang ada daya graviti. Okay, jadi persamaan linearnya awak guna sama je. Okay, kalau tengok, cuma kita akan ubahkan dia punya pecutan tu. Sebelum ni V sama dengan U tambah AT kan. A tu pecutan dia kita tukar kepada G. Okay, itu pecutan graviti. Sama juga dengan dua lagi persamaan. Okay, A tu awak tukar kepada G. Okay, A tu pecutan untuk gerakan linear. Okay, G ni pecutan graviti untuk gerakan objek jatuh bebas. Okay, ini contoh. Okay, macam mana yang kita kata objek dilontar ke atas. Okay, dan kemudian objek dilepaskan ke bawah. Okay, lontar ke atas, kita boleh andaikan pergerakan dia arah positif. Okay, maksudnya gerakan ada arah lah ke atas positif dan pergerakan ke bawah arah negatif. Okay, yang kita tengok contoh macam mana penyelesaian masalah. Okay, contohnya awak ada satu masalah kat sini. Amirah melontarkan sebiji bola ke atas secara menegak dengan hal laju 10 meter per saat. Okay, dia minta hitungkan
masa untuk bola tu mencapai tinggi maksimum. Okey, bila bola tu baling, dia akan sampai tinggi maksimum. Dan tinggi maksimum yang kemudiannya soalan B tu minta tinggi maksimum yang boleh dicapai oleh bola itu. Okey, dia letak point kat situ, abaikan rintangan udara. Okey, bila dia kata abaikan rintangan udara, bermaksud objek tu mengalami gerakan jatuh bebas lah. Okey, dan dia minta awak guna G, pecutan graviti dia 9.81 meter per saat. Okey. Tengok nota info bestari tu macam tadilah, U tu adalah laju awal, maksudnya bergerak ke atas positif. Kemudian G ialah negatif sebab A ke bawah. Okey, pecutan untuk hal laju yang bergerak ke bawah dianggap negatif. So G negatif lah. Okey, cuba lihat. Okey, langkah pertama, senaraikan maklumat yang ada. Okey, awak boleh tahu laju awal 10 meter per saat. Okey, laju akhir. Okey, boleh keluarkan sebab bila kita tahu bila kita baling objek ke atas, dia akan berhenti sebentar ke atas. Okey, bila dia sampai ke tinggi maksimum, dia akan berhenti. Jadi kita boleh tahu V dia, laju akhir dia adalah 0 meter per saat. Okey, pecutan dia kita ada negatif 9.81. Kemudian awak nak cari maklumat yang dia minta tu. V, awak boleh cari masukkan rumus tu. Masukkan rumus V sama dengan U tambah GT. Okay, jadi awak masukkan nilai yang kita dah masukkan dan kita dah tahu. Gantikan. Okay, 0 sama dengan 10 tolak 9.81 darab T. Okay, jadi T dia, masa dia awak boleh kira dapat 1.02 saat. Okay. Kemudian soalan B tadi, awak gunakan V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2GS. Okay, masukkan nilai. Jadi awak boleh dapat, okay, dia punya sesaran adalah 5.10. Itu ketinggian tadi, tinggian maksimum yang dicapai oleh objek tersebut. Okay, boleh. Kita teruskan. Okay, ini contoh lagi info bestari ni. Sebenarnya persamaan tu awak boleh gunakan selagi awak ada maklumat. Okay, macam tadi kita ada juga maklumat masa, jadi awak boleh guna juga persamaan S sama dengan UT tambah setengah GT kuasa 2 ni sebab awak cukup maklumat. Jadi awak boleh juga guna, boleh kira dapat sama juga jawapannya. Okay. Okay, seterusnya kita tengok contoh 2 ni. Okay, Chan melepaskan sebiji batu dari satu tebing setinggi 10 meter. Okay, dia baling ke bawah lah ni. Okay, tentukan masa untuk batu itu sampai ke tanah di bahagian bawah tebing dan hal laju batu sebelum menyentuh tanah. Okay, dia minta masa dan hal laju batu. Okay, sama juga abaikan rintangan udara dan pecutan graviti 9.81 meter per saat. Okay. Okay, penyelesaian dia. Okay, awak tengok persamaan mana yang ada maklumat. Okay, awak masukkan nilai. Okay, boleh dapat masa. Selesaikan ya. Masa tu dia jadi plus minus ni sebab dia punca kuasa tu. Jadi awak tak akan ambil masa yang negatif tapi masa yang positif lah. Jadi T adalah 1.43 saat. Okay. Okay, seterusnya guna persamaan V kuasa 2 sama U kuasa 2 tambah 2 GS ni. Okay, masukkan nilai. Awak boleh selesaikan dan dapatlah V dia. Okay. Kenapa jawapan dia? Okay, sama juga tadi sebab bila kita punca kuasa kita ada positif plus minus tu lah. Positif atau negatif. Awak nak pilih yang mana satu. Sebab kita tahu dia bergerak ke bawah. Kita pertimbangkan ke bawah adalah hala arah negatif. Sebab tu awak akan ambil yang jawapan dia negatif 14 meter per saat. Okay, sebab yang V positif tak dia ambil kira lah. Sebab ikut arah magnitude yang sepatutnya. Sebab dia kuantiti vektor laju ni. Jadi ada arah, jadi awak kena ambil arah yang betul lah sebab ke bawah jadi negatif. Okey, saya rasa itu saja.